السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, disambung bacaan kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi dalam hadis dalam bab wujubi tama'ninati fi ruku'i was sujud. Bab wajibnya tama'ninah di dalam rukuk dan sujud. Dan hadis ni kita dah baca pada kuliah yang lepas, tapi kita baca sekali lagi supaya kita ingat dan supaya kita mengulang balik pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada kuliah yang lepas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu ada seorang lelaki masuk masjid. Okay. Dan langsung solat, kemudian memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi solatmu kerana kamu belum solat. Yang ini kita bincanglah bahawa siapa yang tak cukup rukun solatnya, seumpama dia tidak solat. Ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak boleh menangguhkan penjelasan sekiranya berlaku kesilapan di hadapan baginda SAW. Apalagi dalil bahawa Nabi SAW tidak boleh menangguh penjelasan sekiranya berlaku kesilapan. Tak boleh tangguh penjelasan. Maksudnya apa dia? Maksudnya lah seorang tu dia tak boleh tangguh. Maksudnya Nabi SAW tak boleh tangguh. Maksudnya kalau ada orang berlaku kesalahan depan Nabi, tidak akan berlaku bagi Nabi SAW. Nabi tak tegur. Nabi tegur kemudian ataupun Nabi tegur pada masa hadapan, tidak. Ta'khirul bayan inda waqtil hajah la yajuz fi haqqin Nabi SAW. Menangguhkan penjelasan bagi Nabi SAW pada hak Nabi SAW tidak boleh. Kerana dia akan menyebabkan orang akan berterusan melakukan kesalahan di hadapan Nabi SAW. Dianggap sebagai ikrar Nabi terhadap kesalahan tersebut. Maka tak boleh. Lepas tu Nabi SAW tengok orang salat ni salah ni, musi'us salah, hadis yang sangat agung. Yang hadis ini dipanggil apa? Hadis musi'us salah. Hadis orang yang salah dalam salat. Lepas tu kalau orang yang nak cerita pasal salat, biasanya dia akan pakai dalil hadis ni, hadis musi'us salah. Belajar hadis mesti hafal hadis ni. Dia kata irji' fasal
fa innaka lam tusall. Nampak tak? Sesungguhnya kamu belum pernah salat. Sebab Nabi pakai lam tusalli. Kerana apa? Kerana dianggap tidak salat. Tak cukup rukun, dianggap tidak salat. Baik. Maka orang tu pun mengulangi salatnya. Dalil bahawa kalau orang tertinggal perintah ni dalil bagi mazhab Syafi'i. Bagi siapa yang tertinggal rukun dalam salat, maka dia kena qada salat dia. Siapa tertinggal rukun dalam salat, dia kena qada salatnya. Maka orang itu mengulangi salatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Kemudian datang menghadap Nabi SAW dan memberi salam. Namun Nabi SAW baginda kembali berkata, kembali dah ulangilah salat kamu kerana kamu belum salat. Nabi bagi ucapan yang sama sebab Nabi dah lihat pada salatnya itu tak sempurna. Laki tadi solatnya tidak sempurna. Beliau memerintahkan orang itu sampai 3 kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutus Tuan dengan hak, demi Allah, wallazi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang mengutuskan Tuan dengan hak, dengan kebenaran. Nah, aku tidak bisa melakukannya lebih daripada itu. Maksudnya aku tak mampu nak buat lebih daripada itu dah. Aku tak tahu nak betulkan apa lagi dah. Aku rasa aku dah buat betul lah. Maka ajarkanlah aku. Kat sini kita kata ada pengajaran, iaitu kejahilan menyebabkan seseorang itu dia tidak tahu apa salah dia. Dalil bahawa orang yang jahil dia tak tahu apa kesalahan dia. Orang alim yang tahu kesalahan. Sebab itulah kalau orang yang jahil dia kata, saya tengok orang ni okey je ustaz, tak ada masalah pun. Ini satu ucapan orang yang jahil. Kan? Jadi kita kata jangan duduk dengan si fulan, jangan dengar ceramah ustaz fulan. Itu min ahli bid'ah, dia antara ahli bid'ah. Maka dia akan jawab, saya dah dengar dah ceramah dia ustaz, okey je. Dia kata, kamu tahu semua benda ke yang menyebabkan kamu rasa okey tu? Maka kita bagi hadis musi'us salah ni. Dia rasa dia dah buat yang baik dah, habis baik dah. Dia tak tahu lagi apa yang salah. Lepas tu dia kata, fa'alim ni. Lepas tu macam tu juga kita. Kalau kita jumpa, kalau kita lakukan kesalahan, ataupun jumpa ustaz bid'ah, atau belajar ustaz bid'ah, lalu ada orang tegur, Syekh, entah ni ada buat bid'ah ni, ada buat silap ni, bid'ah. Dia kata, aku tengok okey je, tak ada masalah. Itu jawapan yang salah. Itu jawapan yang tidak tepat. Jawapan yang tepat adalah, alim ni, aku nampak okey je, tapi apa salahnya? Fa'alim ni, maka ajarkanlah aku. Macam sahabat ni tadi. Nampak tak? Ini ada pengajaran manhajiyah, pengajaran akidah yang sangat mantap. Walaupun hadis dalam bab salat, tapi dari satu pengajaran akidah yang sangat mantap. Wallazi ba'athaka bil haqq. Ini juga, pada ucapan ni juga ada pengajaran bahawa apa ni, bila bersumpah, mestilah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wallazi ba'athaka bil haqq. Nah, hadis juga apa dia? Pada ucapan demi zat tadi itu aku tidak boleh melakukan lebih dari itu. Maksudnya apa? La uhsin, tengok bahasa Arab ni. La uhsinu. Tengok bahasa Arab ni, la uhsinu. Ahsana yuhsinu. Kat sini nampak tak? Uhsin. Ahsana yuhsinu, yuhsin. Maksudnya memperelokkan. Aku tak nak elokkan lagi solat aku dah. Itulah dia kata sini, maka aku tak boleh nak buat lagi baik, lagi bagus. Aku tak boleh buat yang lebih baik daripada itu. Menunjukkan bahawa solat ni kita kena buat yang terbaik sekali. Solat ni kita kena buat yang terbaik sekali. Dan ucapan dia, maka ajarkanlah aku, maka kita faham bahawa sahabat tadi faham bahawa yang terbaik adalah apa yang Nabi ajarkan. Maka ajarkanlah aku. Jadi para sahabat faham bahawa yang terbaik adalah apa yang Nabi SAW ajarkan. Dan lagi mantap lagi, kalau kita tengok sini, lelaki ni dia buat silap dan Nabi suruh dia patah balik. Dan dia datang balik dengan kepada Nabi SAW 3 kali. Dia solat, dia buat salah, dia jumpa Nabi, Nabi kata patah balik. Dia solat, kemudian dia solat sekali lagi, dia jumpa Nabi, Nabi kata patah balik. Dan dia solat, Nabi kata kamu belum solat, maka solat sekali lagi, maka dia pun solat sekali lagi, dia patah balik. Kat situ apa pengajaran kat situ tuan-tuan?
barakallahu fikum, kat sini ada pengajaran bahawa kesungguhan sahabat ni nak betulkan salat dia. Kesungguhan salat, walaupun hadis ni musi'us salah, orang yang buat salah, orang yang buat kerosakan dalam salat ni, musi', iaitu melakukan kerosakan, itu orang yang merosakkan salatnya. Namun kita tengok min barakati hadzal rajul, di antara keberkatan daripada kesungguhan dia, keberkatan kesungguhan, bukan keberkatan jasad dia, keberkatan kesungguhan itu untuk mencari ilmu. Kerana dia buat salah inilah, sampai sekarang ni kita masih lagi dapat faedah daripada hadis. Hadis sentiasa diulang-ulang. Siapa belajar salat, bab salat, siapa belajar hadis, sama ada belajar Bulughul Maram ke, mengajar Umdatul Ahkam ke, mengajar Al-Muharrar ke, belajar Al-Muntaqa ke, semua pasti akan lalu hadis ni. Pasti akan hadis ni antara perbincangan utama dalam bab salat. Jadi kat sini kita kata min barakati hadzal rajul. Itu barakahnya usaha lelaki ni, kesungguhan dia, sanggup. Yang dia dah salah tadi, dia patah balik. Macam setengah orang, kalau dia buat salah, orang tegur, dia lari. Kita nak jumpa balik. Dia kata apalah, menyusahkan aku. Tak, dia patah balik. Itu menunjukkan bahawa kesungguhan dia untuk membetulkan salat dia. Kesungguhan dia untuk menuntut ilmu. Jadi kita demi zat yang mengutus jiwa Tuhan dengan hak, aku tidak bisa melakukan lebih baik daripada itu. La uhsinu ghairahu. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Maka Nabi SAW kata, idza qumta ila salah fakabbir. Maka Nabi kata, apabila kamu nak dirikan salat, idza qumta, jika kamu berdiri untuk salat, idza qumta anis salah fakabbir. Kat sini dalil bahawa wajibnya berdiri dalam salat. Idza qumta anis salah. Jadi bila kamu berdiri untuk salat, ini dalil bahawa rukun salat berdiri tu sabit tak? Ada dalil tak? Ada dalil. Idza qumta anis salah. Dikuatkan lagi pada firman Allah Subhanahu wa taala, faqumu lillahi qanitin. Maka bangunlah, berdirilah untuk dirikan salat dengan qanitin. Faham Ustaz, mic Ustaz tertutup. Okey, baik. Baik, barakallahu fiik. Jadi hadis ni juga begitu. Nabi kata, idza qumta ila salah fakabbir. Bila kamu berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Fakabbir. Jadi dalil bahawa apa dia? Bila salat kena takbir. Kata Imam Ibn Mulaqin rahimahullahu taala, kata fihi dalil ala wujubi takbir, wajibnya takbir. Tapi maksud takbir kat sini adalah takbiratul ihram. Maksud kat sini takbir sini adalah takbiratul ihram, bukan takbirul intiqal. Dalam mazhab Hambali, takbiratul intiqal tu wajib. Dalam mazhab Syafi'i, takbiratul intiqal tu sunat. Namun yang wajib itu menjadi rukun yang tidak sah salat melainkan dengannya ialah takbiratul ihram. Kalau siapa tinggalkan takbiratul ihram, maka tak sah. Maka Nabi kata apa sini? Idza qumta ila salah fakabbir. Jika kamu berdiri untuk salat, maka mulailah dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, kita bincanglah bab ni pada hadis yang sebelum ni, iaitu as-salah tahrimuha at-takbir. Salat itu tahrimnya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim. Dan kita bincang panjang dalam masa tu, iaitu hukumnya,
kewajipan takbiratul ihram, boleh tak pakai lafaz lain, maka jawapannya tak boleh pakai lafaz lain, mesti lafaz Allahu Akbar. Dan tak boleh panjangkan bertempat, tak sepatut panjangkan Allahu Akbar, tak boleh. Okey, jangan pisahkan terlampau jauh, Allah Akbar, tak boleh. Jadi mesti dengan lafaz yang kita dah jelaskan tadi. Maka siapa yang solat berjemaah, dia sebut Allahu Akbar sebelum imam Allahu Akbar, tak sah solat dia juga. Okey, maka dia kena takbir lepas imam takbir. Baik, jadi kat sini dia kata fakabbir wal mukhalif wa huwa Abu Hanifah. Abu Hanifah saja yang berbeza dalam masalah takbir ni. Abu Hanifah kata tak kisahlah lafaz apa pun boleh. Allahul Azim, Allahul Kabir, Allahu A'zam, Allahul Majid. Boleh. Mazhab Abu Hanifah. Nah, jadi dia kata barakallahu fikum, bagi mazhab Syafi'i tak sah melainkan dengan Allahu Akbar. واعلم أن رتب الأذكار مختلفة فلا يتأدى بذكر ما يتأدى بآخره. نعم، ولا يتعارض بكون المعنى مفهوما فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما يفهم من الركوع بالخضوع ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتفي به. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Ibn Mulaqin kata mazhab Abu Hanifah dia memandang kepada makna Allahu Akbar, memandang kepada makna Allahu Akbar. Allahu Akbar maksud membesarkan Allah. Jadi Imam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ulama-ulama mereka kata, jadi apa saja yang memberi maksud pengagungan, maka samalah macam Allahu Akbar. Okey. Mazhab Syafi'i pula kata tidak. Syafi'i kata ya, betul dia pengagungan, tetapi padanya ada unsur ta'abudi. Padanya ada unsur ta'abudi. Bila dia ada unsur ta'abudi, maka kita kena buat sama macam mana yang Nabi SAW sebut. Dan ulama mazhab Syafi'i dia kiaskan macam sama juga macam rukuk. Maksud daripada rukuk adalah merendahkan diri pada Allah, tunduk padanya, merendahkan diri pada Allah Ta'ala. Maka apakah boleh kalau kita melakukan perbuatan yang lain yang menggantikan rukuk, yang menunjukkan bahawa kita sedang menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, maka dia sah. Kan? Kata tadi kalau Allahu Akbar untuk mengagungkan Allah, maka kalau kita pakai lafaz lain Allahul Azim, bolehlah. Sebab tujuannya untuk mengagungkan Allah. Maka kita bagi jawapan yang sama juga. Kalau rukuk, tujuan dia untuk menghinakan diri di hadapan Allah, maka apakah boleh kita tukar dengan perbuatan yang lain? Kat sini ulama mazhab Syafi'i kata apa? Kita walau aqama maqamahu khudu'an akhar lam yaktafi bih, maka tak boleh. Masih kena rukuk juga. Sebab apa? Dengan kena ada lafaznya. Farka'u, irka' hatta tadma'inna raki'ah. Dia dengan lafaz fakabbir. Nabi tak kata fa'azimullah, fa'azim. Atau fadni ala Allah. Nah, maka tak boleh kita kata macam tu. Jadi barakallahu fikum. Kata sini fakadzalika lafdhu takbir wa ta'ayyad bi istimrari amal al-ummah 'ala ad-dukhul fi as-salah wa huwa Allahu akbar. Dikuatkan lagi dengan perbuatan ini, dengan apa lagi, dengan umat ini, Allahu akbar. Kata wa ta'ayyad, dan diperkuat lagi bi istimrar amal al-ummah, dengan berterusannya amalan umat ini ala ad-dukhul fi as-salah. Ketika mereka nak masuk salat, mereka takbir Allahu Akbar. Nah. Lepas tu kata, ishtuhira fil usul bi anna kullu illatin mustanbatatan ta'udu ala an-nassi bil ibtali aw at-takhsisi fahiya al-batilah. Dia kata ada kaedah.
kullu illah mustanbatah ta'udu 'ala an-nass bil ibtal atau takhsis fa hiya batilah. The kullu illah, setiap illah yang dikeluarkan ta'udu 'ala an-nass bil ibtal atau takhsis fa hiya batilah. Maksudnya setiap illah yang membatalkan nas, maka illah tu yang batil. Jadi illah dia apa? Illah dia untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi illah itu nak batalkan nas. Illah itu nak batalkan nas. Nak batalkan jadi ucapan takbir. Maka illah itu tak fahiyya batilah. Illah itu tak dipakai. Betul. Bil ibtal awit takhsis. Atau mengkhususkan fahiyya batilah. وعلى هذا يخرج حكم المسألة فإنه إذا استنبط من النص أن مطلق التعظيم فهو المقصود بطل خصوص التكبير فيخرج عن القاعدة. maka keluarlah. Maka contohnya kata dia mengkhususkan, membatalkan bi'ibtal atau takhsis fahiyya batil. Nah, maksudnya tak boleh illah itu membatalkan khusus taksis pada dalil. Contohnya apa? Okey. Tadi saya sebut mana-mana illah yang membatalkan nas, maka illah itu tertolak. Okey, satu. Kaedah ini penting. Yang kedua itu mana-mana nas, mana-mana illah yang membatalkan taksis. Okey. Maka dia juga batal. Contohnya Allahu Akbar. Nanti saya cerita Allahu Akbar. Maksud dia apa? Membesarkan Allah. Ini illah dia, tujuan dia adalah untuk membesarkan Allah Ta'ala. Baik. Nas mengkhususkan membesarkan Allah Ta'ala itu dengan Allahu Akbar. Ya, ada banyak tak cara nak membesarkan Allah Ta'ala? Ada banyak cara nak membesarkan Allah Ta'ala. Itu banyak ucapan-ucapan yang menunjukkan pengagungan. Seperti mana dalam hadis berkenaan dengan salat. Nabi kata alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani 'abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya 'abdi, hamba-Ku telah memberi puji-pujian kepadaku. Kan? Malik yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin, iaitu majjadani 'abdi, hamba-Ku telah mengagungkan aku. Telah memuliakan aku. Apa? Bolehkah kata alhamdulillah masuk solat? Alhamdulillah. Kan kita masuk solat kita kata alhamdulillah, tak kata Allahu Akbar. Okey. Jadi maksud mengagungkan Allah Taala luas tak? Luas. Cara luas tak? Luas. Okey. Nas apa nas? Nas dalil. Dalil mengkhususkan tak cara mengagungkan Allah Taala ialah dengan Allahu Akbar. Maka jawapannya ya. Dalil mengkhususkan Allahu Akbar, mendalilkan cara nak dalil menunjukkan bahawa dalam salat cara kita nak mengagungkan Allah adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Maksudnya dalil mengkhususkan tak? Dalil mengkhususkan. Jadi apa sahaja illah yang membatalkan nas ataupun apa dia? Ataupun takhsis daripada nas, maka terbatallah illah. Maksudnya tak boleh pakai. Hujah tu tak boleh pakai. Maksudnya apa? Tak boleh kamu kata, oh, sebab tujuan kita untuk membesarkan Allah, maka tak semestinya kita pakai Allahu Akbar. Tujuan untuk membesarkan Allah tu illah. Nas kata Allahu Akbar. Illah kalau nak batalkan taksis, illah itu tak pakai. Itu kaedah. Harap tuan boleh faham apa yang saya ucapkan ni. Yang pentingnya dalil kata Allahu Akbar. Maka tak boleh kita ambil selain daripada itu. Jangan ambil selain daripada itu. Nah. Dah. Kemudian Nabi kata apa? Thumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Ini satu pembicaraan lagi. Bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Maksudnya boleh tak kita baca apa-apa surah? Qul huwallahu ahad.
Inna a'tayna sebagai ganti pada Al-Quran. Naam. Kata Imam Ibn Mulaqqin kata apa? Fihi wujubul qira'ati fi salah. Pada dalil ini menunjukkan bahawa wajibnya membaca Al-Quran dalam salat. Fi raka'ati kulliha, dalam semua rakaat. Wa huwa madhhab Syafi'i wal jumhur. Madhhab Syafi'i dan jumhur. Okey. Walakin zahir hadha al-hadis, tetapi nampak pada zahir hadis ni, nampak pada zahir hadis daripada jalan yang kita baca ni, riwayat yang kita baca ini, Fatihah itu tidak dispesifikkan, ditayinkan. Sebab Nabi kata bacalah mana-mana pada Al-Quran. Jadi kalau orang kata saya nak baca inna a'tayna, saya tak nak baca Al-Fatihah, sebab dalam hadis ni tak sebut pun Al-Fatihah, maka wal fuqaha al-arba'ah, maka fuqaha arba'ah, empat mazhab, ayyanuha lil wujub, mewajibkannya baca Al-Fatihah. Illa anna Abu Hanifah minhum ja'alaha wajibah wa laysat bifard. Cuma mazhab Abu Hanifah kata diwajib tapi bukan fardu. Kat sini istilah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi lain sikit dalam masalah salat. Begitu juga dengan mazhab Hanbali. Iaitu mereka kata ada dua. Satu fardu, satu wajib. Yang fardu kalau tak buat salat tak sah. Yang wajib kalau tak buat salat masih sah tapi berdosa. Itu beza fardu dengan wajib di sisi mereka. Fardu kalau dia benda yang kena buat, tapi kalau tak buat salatnya sah tak? Tak sah. Wajib di sisi mereka sah tak? Salat masih sah tapi berdosa. Berbeza dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita kata wujubus salah atau furudus salah, semua sama. Kalau tak buat tak sah. Itu beza kita dengan mazhab lain. Jadi ala asli fil farq wal bayn wal fadl. وحكى القاضي عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد أبي صفرة وأصحاب المالك أنه لا تجب قراءة أصلا وهي شاذة عن مالك. Ada satu riwayat daripada Imam Malik bahawa dia kata tak wajib, makin tapi riwayat ni riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil. Dalam mazhab Malik dalam baca Fatihah ini ada 3 riwayat. Pertama riwayat daripada jumhur, iaitu seperti mazhab jumhur, iaitu wajib. Yang kedua fil aktsar, itu seperti dalam kebanyakannya kena baca. Tajib fi raka'atin wahidah, ada satu riwayat lagi iaitu wajib pada rakaat yang pertama sahaja. Mazhab Ats-Tsauri pula. Okey, wal Auza'i wa Abi Hanifah. Kata la tajibul qira'atu fi rak'ataini al-akhirataini. Tidak wajib baca Fatihah pada 2 rakaat akhir. Bal huwa bil khiyar, in sya'a qara'a wa in sya'a sabbaha wa in sya'a sakata. Bagi dia 2 rakaat terakhir tak wajib. Mazhab Ats-Tsauri dan mazhab Auza'i. Yang sahihnya ialah pendapat jumhur ulama bahawa wajib membaca Fatihah dalam setiap rakaat. Liqaulihi alaihi salatu wasallam thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Kamu hendaklah lakukannya pada setiap salat. Itu juga dengan hadis Nabi SAW, la tujzi salatun la yuqra fiha bi fatihatil kitab. Tidak sah salat tanpa membaca bi fatihahil kitab. Juga hadis Abu Hurairah yang sangat jelas. Nabi kata la salata illa bi fatihahil kitab. Ayyuma shalla wa lam yaqra bi fatihatil kitab fa salatuhu khilaj. Abu Hurairah kata, sesungguhnya dia kata salam bersabda la salata illa, tidak ada salat melainkan dengan Fatihah. Barang siapa yang salat tidak baca Fatihah, maka salatnya khilaj. Salatnya sia-sia. Kemudian ada seorang lelaki tanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana pula kalau kami salat di belakang orang? Kami salat khalfal imam, macam mana? Dia tahu, iqra' bi nafsik, baca pada diri kamu sendiri. Kamu kalau kamu menjadi makmum, baca pada diri kamu sendiri. Iqra' bi nafsik, bacalah pada diri kamu sendiri.
Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah membahagikan, Allah Ta'ala telah berfirman, aku telah membahagikan salat itu menjadi dua, separuh untuk aku dan separuh untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maka barang siapa yang baca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Hamidani abdi, hamba-Ku telah memujiku. Dan bila baca Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, sesungguhnya hamba-Ku telah memberikan ucapan-ucapan yang indah bagiku, sana, muji-muji juga ke atasku. Dan dia kata Malik Yaumiddin, majjana li abdi, hamba-Ku telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah untukku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, maka hamba-Ku hada li abdi wa li abdi ma sa'al, bila baca doa ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang diminta. Maka hadis ini jelas nas bahawa kena baca Fatihah. Begitu juga dengan kisah seorang lelaki yang solat di belakang Nabi SAW ketika waktu subuh. Nabi baca kemudian dibaca di belakang. Nabi SAW kata, siapa yang baca tadi? Hampir-hampir saja bacaannya tadi mengganggu aku dalam salat. Maka lelaki kata, ya Rasulullah, aku yang bacanya. Maka Nabi kata, kalau kamu berada di belakang orang, maka janganlah kamu lakukan, jangan kamu baca Al-Quran di belakang imam yang sedang baca Quran, kecuali Al-Fatihah. Jangan kamu bacakannya kecuali illa Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Maksudnya, jangan kamu baca Al-Quran di belakang makmum, kerana dia akan mengganggu belakang imam. Maksudnya, jangan kamu baca Quran ketika kamu jadi makmum, ketika imam sedang baca, dan ia mengganggu imam, kecuali Al-Fatihah. Kata Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, kata hadha nas, ini nas, tak boleh lawan dah, nas. Maka pendapat yang tak wajib itu adalah pendapat yang kurang tepat. Nah, namun mereka kata, oh la salata, maksudnya illa fil kamal. Nafil kamal, tidak. Bukan nafil kamal, sebab Nabi kata mana-mana lelaki yang solat tidak baca Fatihah fahiya khilaj. Sia-sia. Maksudnya disebut sia-sia, ada balasan tak? Ada balasan buruk, maka wajib baca Al-Fatihah. Jadi kalau wajib baca Al-Fatihah, habis itu macam nak faham hadis ini? Nabi kata, bacalah apa yang mudah buatmu daripada Al-Quran. Maka kat sini dia kata, annal murad minhu iqra'u ma tayassara ma zada 'ala al-Fatihati ba'daha. Iaitu bacalah apa yang mudah buatmu daripada Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Itu maksudnya. Maksudnya bacalah apa-apa surah pun lepas Fatihah. Itu maksud Nabi SAW. Jam'an bainahu wa baina dalail ijabiha. Kerana apa? Kita gabungkan hadis ni dengan hadis yang mewajibkannya. Kita gabungkan dua sekali. Dan dikuatkan lagi, nak gabungkan lagi, ada dalil dalam riwayat Abu Dawud berkenaan dengan hadis yang sama tapi lafaznya lain. Dia kata thumma qra' bi fatihatil kitab wa ma tayassara minal Quran. Kemudian dia kata apa? Kemudian bacalah Al-Fatihah dan kemudian apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Jadi dari Abu Daud dah spesifikkan bahawa Al-Fatihah itu mesti dibaca. Dikuatkan lagi dengan hadis Ibn Hibban dalam sahihnya. Dengan lafaz yang kuat, dengan lafaznya kuat. Dengan sanad yang kuat, bukan lafaz dengan sanad yang kuat. Na'am. Wa sanaduhu qawiyyun. Kata pentahqiq hadis. Apa dia kata? Kata Abi Sa'id Al-Khudri, amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Rasul kami, Nabi kami telah merintahkan kami, an naqra'a bi fatihatil kitab, untuk baca Fatihah kitab, wa ma tayassara fi salawat, dan apa-apa saja yang mudah untuk kita baca dalam salat. Nah, jelas kat sini bahawa baca Fatihah itu hukumnya wajib, fardu. Jadi maksud hadis ni kita kena gabungkan dengan hadis yang lain. Sebab tu
hadis, cara nak faham hadis kita kena gabungkan semua hadis-hadis yang lain. Dan Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya dia siap letak tajuk berkenaan dengan hadis yang saya bacakan tadi, itu bi anna dzakul bayan fi dzikrul bayan, menjelaskan bahawa bi anna fardhul musalli, itu fardu ke atas seorang yang salat, fi salatihi, dalam salatnya, qira'atu Fatihatil Kitab, membaca Fatihah Kitab, fi kulli raka'ah, pada setiap rakaat, min salatihi, la inna qira'atahu iyyaha fi raka'atin wahidah tujzi'uhu an baqiyatis salah, bukan hanya boleh baca pada satu rakaat, okay, mencukupkan dia daripada bacaan rakaat yang lain. Maksud Sahih Ibn Hibban dengan Sahih Ibn Khuzaimah ni tuan-tuan sangat bagus untuk orang mazhab Syafi'i baca. Sebab terutama sekali Sahih Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah setiap kali tajuk tu dia macam tajuk kitab fiqh. Dia bagi dalil, setiap mazhab Syafi'i punya hujah tu dia ada dalilnya disebut dalam tu. Lepas tu bersama hadis Ibn Khuzaimah sangat bagus untuk kita baca. Dan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Rifa'ah bin Rafi'. Ja'a rajul wa Rasulullah sallallahu fil masjid fa shalla qariban minan nabi. Datang seorang lelaki dan salat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman salat fa sallama alaihi, bagi salam. Nabi kata, "Aid salatak, ulang salat kamu. Fa innaka lam tusalli, kerana kamu tak salat. Ila an qala ya Rasulullah kaifa asna'u?" Fa qala, "Ya Rasulullah, macam aku nak buat?" Ini lafaz lain, ini lafaz dari Ibn Khuzaimah. Jadi idza istaqbaltal qiblah, bila kamu menghadap ke kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ini dalil bahawa menghadap kiblat juga fardu salat berdasarkan hadis Ibn Hibban. Berdasarkan hadis Ibn Hibban, idza istaqbalta al-qiblah. Dalam hadis yang kita baca sekarang, bila kamu berdiri. Ini lafaz kita dalam hadis ni berdiri, jadi berdiri wajib. Lafaz Ibn Hibban kata idza istaqbalta al-qiblah, bila kamu berdiri, bila kamu menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat juga wajib. Fakabbir, maka bertakbirlah. Thumma qra' bi ummil Quran, kemudian bacalah dengan ummul Quran. Maksudnya bacalah ummul Quran, baca Fatihah. Nampak? Kemudian Nabi kata thumma sna' dzalika fi kulli raka'ah, lakukan pada setiap rakaat. Ini kuat tak hujah mazhab Syafi'i? Oh, kuat hujah mazhab Syafi'i. Orang yang kata mazhab Syafi'i tak ada dalil ni, boleh dipertikaikanlah kenyataan tersebut. Lepas tu kata Syekh Al-Imam Ibn Mulakin, kata Imam Ibn Mulakin kata, fastafid hadha fa innahu muhimmun jiddan, maka dengarlah betul-betul, ambillah faedah daripada hadis Ibn Hibban tadi, fa innahu muhimmun jiddan, dan dia sangat penting. Kat sini faedah tuan-tuan rahimahullah, bila kita baca bincang hadis fiqh, itu hadis hukum, jangan ambil Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim saja. Ya, kita belajar buku ikut turutan Sahih Muslim, supaya apa? Supaya dia dhabit. Supaya dia dhabit, supaya nanti bila kita baca hadis musii'us salah, Nabi kata irji' fasal, ada tak dalam sahih? Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab apa? Sebab dalam kitab Umdatul Ahkam. Dalam Umdatul Ahkam ni sebab ada Bukhari ataupun Muslim. Dah, dia tak ada pening-pening. Sebahagian daripada ulama kita, ulama mazhab Syafi'i juga, seperti Imam Taqiyuddin, itu dalam kitab Ihkam Ibn Daqiq, Taqiyuddin maksud Imam Ibn Daqiq Al-Ain, dia kata hadis yang kita baca ni, bila bacalah apa saja yang mudah buatmu daripada Al-Quran, maksudnya Nabi tujukan kepada orang yang tak mampu baca Fatihah. Ini orang yang tak mampu baca Fatihah. Ala man ajaza 'anil Fatihah. Nah. Kemudian bincang pula. Habis tu Ustaz, baca Fatihah ni kalau kita baca perlahan ke nak baca kuat? Maksudnya macam ni.
Perlukah kita keluarkan suara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin? Mesti keluar suara atau cukup saja kita gerakkan bibir, mulut gerak tapi bunyi tak keluar? Kat sini lah kalau siapa yang baca syarah Umdatul Ahkam, dia baca syarah Ibnu Uthaymin mazhab Hambali, dia kata cukup dengan gerakkan bibir saja dah sah. Syafi'i tak boleh. Kita mesti baca, mesti bacaan tu mesti keluar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Habis Ustaz, kalau solat sir macam mana? Solat yang baca perlahan. Baca perlahan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bisik. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahman. Bukan bisik. Baca perlahan je. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Alamin. Apa dalilnya kita kena baca perlahan ni? Tapi kena baca juga, iaitu hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Iqra biha fi nafsik. Bacakannya pada dirimu. Fi nafsik. Nah, al-murad fi nafsik, baca pada dirimu setiap rakaat itu, iaitu kamu baca sirran, perlahan. Bihaitsu tasma'u sam'aka, iaitu tasma'u nafsaka, iaitu kamu mesti mendengar bacaan kamu. Kan? Kat sinilah ulama mazhab Maliki kata tak wajib kita kena dengar. Sebab Abu Hurairah kata bacalah pada dirimu. Pada dirimu maksudnya dalam diri. ولهذا اتفق العلماء على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة باللسان لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. So dia kata kalau macam tu, perempuan yang dalam junub boleh baca Quran kalau dia baca dalam hati, boleh. Min ghairi harakatil lisan, bilisani, tidak ada pergerakan lisan. La yakunu qari'an, dia tidak dianggap sebagai pembaca yang membaca Quran yang dalam keadaan yang diharam, dilarang. Wa kadzalika law amarrahu al-junub, juga orang yang berjunub dia melalukan Quran dalam hatinya, min ghairi lafzin jaiz, boleh. Ma'annahu yuqal qara'tu biqalbi, aku baca dengan hatiku. Jadi mazhab Abu Hanifah kata, mazhab Maliki kata, nah boleh baca dengan tak keluar suara. Okey. Cuma ulama Syafi'iyah kata tak boleh. Dia kata tidak boleh. Mesti baca dengan keluar suara. Annaha wajibah 'alal imam wal ma'mum wal munfarid amalan bi hadits Abi Hurairah, iqra' biha fi nafsik. Naam. So apa? Sebab tidak namakan qiraah melainkan membacanya dengan lisan. Tidak namakan qiraah melainkan kena membacanya dengan lisan. Naam. Banyak bincangkan dekat sini. Kalau tidak namakan membaca, melainkan kalau saya kata baca, kemudian dia baca dalam hati, kan kita tu, tuan sila bacakan ni, panggil anak murid kita panggil anak kita, Ali, Sufyan, baca ni, kemudian dia diam, baca dalam hati. Namakan baca tak? Tak. Baca mesti dengan bacaan yang didengari. Sama didengari oleh orang ramai atau didengari oleh sendiri-sendiri, maka itu berbeza lah. Tapi boleh dibaca, dia kena baca. Tidak namakan iqra' melainkan dia kena baca dengan keluarnya suara. Kalau baca dalam hati itu panggil imrar. Kalau baca dalam hati itu panggil imrar, melalukan ke dalam hati. Baik. Nah.
Baik, seterusnya pula Nabi kata, dah selesai, baca Fatihah selesai. Kena rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tamakninah. Kena rukuklah, thumma rka'. Jadi kat sini kita boleh keluarkan faedah apa dia? Itu fihi ijabur ruku'i wa tamakninati fihi. Wajibnya rukuk dan tamakninah. Nah, sebahagian mutaakhirin mendakwa bahawa tamakninah tak wajib. Ini pendapat Ibn Qasim. من حيث أن الأعرابي صلى غير مطمئن 3 مرات والعبادة بدونها فاسدة ولو كان فاسدا لكان فعل الأعرابي فاسدا ولو كان ذلك لم يقره الشارع عليه في حال فعله ويتقرر بهذه الدعوة عدم الوجوب بحمل الأمر في الطمأنينة على الندب وقول فإنك لم تصل على عدم الكمال وهذا التحيل والدعوة فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ ومفهوم الشريعة. Dia kata apa? Jadi tak wajib tamakninah. Kerana apa? Kerana kalaulah tak sah rosak, nescaya Nabi akan potongnya awal-awal lagi. Dia kata. Maksudnya masa tengah-tengah solat tu Nabi dah kata stop. Jadi perbuatan Nabi membiarkan dia menyempurnakan solat. Kemudian baru Nabi kata sebenarnya kamu belum bersolat, itu menunjukkan bahawa itu adalah sunat hukumnya. Maka kata Imam Mulakin tak betul cara tu. Tak betul cara tu. Kaedah pendalilan tu tak betul. Dakwaan semata-mata. Sebab apa? Sebab Nabi sebut lam tusal. Lam tusal itu si maksudnya menunjukkan bahawa dah kamu belum bersolat. Maksudnya tak wujud pun solat tu. Bukannya kamu tak solat dengan solat yang sempurna. Tak. Kemudian lam tusal. Kalau kamu nak kata tidak sempurna, kamu kena bawakan dalil yang lain, hujah yang lain, mengatakan bahawa maksud ni ialah tidak sempurna. Baik. Jadi menunjukkan bahawa tamakninah tu wajib. Tasi'ah fi wujub ar-raf'i min ar-ruku' wal i'tidal. Wajibnya kita bangkit i'tidal lah, maksud i'tidal seperti mana yang menafikan i'tidal. Dan di sisi mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Ada qaul dalam mazhab Malik mengatakan bahawa i'tidal tu dia bukannya satu rukun, dia hanyalah fasl. Dia hanya pemisah. Anna al-maqsud min ar-raf'i al-fasl wa huwa yahsulu bidun al-i'tidal. Maksudnya hanya untuk apa dia? Untuk memisahkan antara rukuk dengan sujud. Kemudian rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Jadi sebelum nak sujud tu dia berdiri dulu. Al-fasl, ada senggang waktu untuk disujud. Dan ini adalah pendapat yang dhaif. Ini adalah pendapat yang dhaif. Yang sahih ni dia adalah wajib. نعم. وعند الشافعية خلاف أيضا في الاعتدال والجلوس بين السجدتين، هل كان منهما مقصود أم لا؟ وقد أوضحت ذلك في شرح المنهاج، وقريب من هذا الاستدلال في الضعف من قال في عدم وجوب الطمأنينة بأن الله تعالى قال اركبوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، فلم يأمر سبحانه بما رجال على ما يسمى ركوعا وسجودا وهو واهن جدا. لا شك أن المكلف يخرج من أهله الأمر بما يسمى ركوعا وسجودا، لكن لا يخرج من أهل الأمر الآخر وهو طمأنينة إلا بفعلها، وبه يحصل امتثاله وما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماها. Syafi'i kata rukuk tamakninah tu wajib.
Kenapa tamakninah itu wajib? Sebab apa? Bila Nabi kata rukuklah hatta tatma'inna, yang datang kataan hatta tatma'inna, sehingga kamu tamakninah, sehingga kamu betul-betul tenang. Jadi maksudnya tamakninah itu datang bersama dengan rukuk. Maksudnya rukuk tu sifat dia dengan tamakninah. Bukannya tamakninah tu ialah perkara yang lain daripada rukuk. Tamakninah itu ialah sifatnya rukuk tu tadi. Maka bila Allah Ta'ala kata rukuklah sehingga kamu tamakninah, maksudnya rukuk kamu tidak dianggap rukuk sehinggalah kamu tamakninah. Nah. Jadi seterusnya pula hal ini juga dalil bahawa wajibnya sujud dengan tamakninah. Bincangan ini sama macam rukuk. Kalau wajibnya duduk antara dua sujud. Dan begitu duduk antara dua sujud, kena bangkitlah kan. Lalu sujudlah sampai benar-benar tamakninah, kemudian angkatlah kepalamu untuk duduk sehingga kamu benar-benar tamakninah. Jelas kat situ kan? Kat mana? Duduk kat situ. Ada jelas sebut duduk. Sehingga kamu benar-benar duduk dengan tamakninah. Okey. Jelas. Dan lakukanlah dengan cara seperti itu pada seluruh rakaat. Dari bawah semua rakaat kena buat macam tu. Okey. Pengajaran lain itu fihi rifq bil muta'allim al-jahil fi ta'allum. Ada juga ada pengajaran bahawa hendaklah orang yang mengajar itu bersikap lemah lembut kepada orang yang diajarkan, jangan keras-keras sangat. Pengajaran lain juga, hal ini juga menunjukkan dalil ketika qadiyat ala anna fi'l al-jahil bighairi ilmin fil ibadat la yataqarrabu biha ila Allah Ta'ala wa la yujzi qalluhu fa innaka lam tasal. Ini pengajaran yang sangat penting ni. Ini sangat-sangat bahaya, sangat-sangat penting. Dengar tuan-tuan, iaitu apa kata qadiyat? Hadis ini petunjuk bahawa perbuatan orang jahil dalam ibadat, untuk kesalahan orang yang jahil di dalam ibadat yang menyebabkan ibadat dia tak sah, la yataqarrabu biha ila Allah. Perbuatan tersebut tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka tak boleh kita kata tak apa dia jahil, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Tak boleh kata macam tu. Dia kena mengaji, dia kena belajar. Perbuatan orang jahil tak dianggap, ibadat tersebut tak sah pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bermudah-mudah dengan kejahilan. Jangan bermudah-mudah. Sebab zaman sekarang ni orang bermudah-mudah dengan kejahilan. Tak nak belajar salat, tak nak belajar fiqh salat. Dia hanya bergantung apa yang dia belajar masa sekolah rendah dulu bertahun-tahun, umur dah 50 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 48 tahun. Dia tanya salat, hukum salat, dia hanya bergantung apa yang dia belajar masa dia sekolah rendah, masa dia darjah 3, darjah 4. Tak nak refresh, tak nak mengaji, tak tingkatkan lagi ilmu berkenaan dengan salat. Takkan dalam bab dunia, bukan main lagi pilih khususan dan khusus ni. Tuan-tuan kalau kerja dekat syarikat, kan? Tuan-tuan dalam bidang accounting, kan? Siapa yang ada ACCA tu ada je surat dia hantar. Accounting kena buat ni, ada khusus yang ni pula. Ini pula ada khusus berkenaan dengan cukai pula, ada khusus berkenaan. Ada, sentiasa ada. Bayaran dia pula beratus-ratus, kadang sampai beribu pun ada. Untuk meningkatkan. Doktor nak meningkatkan pula dia punya skill dia di khusus sana sini. Tapi bila dengan salat, tak ada siapa yang nak buat macam tu. Allahul musta'an. Habis tu pengajaran yang seterusnya pula, Nabi SAW suruh orang tu ulang balik. Kenapa Nabi tak awal-awal lagi betulkan dari awal? Soalan yang timbul. Kenapa orang dah silap, Nabi suruh ulang balik. Dah silap, Nabi suruh ulang balik. Kenapa Nabi tak betulkan masa yang first tadi? Tak senang, tak lah begitu penat 2-3 kali kena solat. Ini timbul persoalan. Maka jawapannya adalah la'allahu an yakuna fi'luhu nasiyan. Nabi suruh ulang, mungkin rupanya yang pertama tu dia terlupa nak tamakninah.
au ghafilan, ataupun lalai. Lupa atau lalai. Lupa terlupa, maksud tak ingat. Yang kedua lalai, ghafil, tak beri perhatian. Fa yatadhakkar, maka dia teringat. Fa yaf'aluhu min ghairi ta'limin wa amrin wa laysa dhalika min babi taqrir al khata'. Bukan maksud Nabi mengikrar kesalahan dia. Bahkan sebaliknya, bal min babi tahqiqil khata'. Bahkan Nabi menunjukkan bahawa Nabi ni nak betulkan orang, Nabi kena pastikan betul-betul dia tu salah. Nabi kata, solat balik. Nabi tengok dia ni tak tumakninah, Nabi solat balik. Tengok sekali lagi, tak tumakninah juga ni. Dia tak tahu ke dia lupa ni. Buat balik sekali lagi. Confirm dia tak tahu. Naam. Akhirnya dia kata la uhsinu ghairah. Aku tak boleh nak buat lain. Menunjukkan bahawa betul-betul confirm dia jahil. Maka Nabi pun ajarkanlah. Bukan Nabi suruh ulang, maksud Nabi membenarkan perbuatan yang salah tadi. Barakallahu fiik. Pengajaran ke-15 ini menarik, ini mantap ni, pengajaran ke-15. Apa dia? Pada hadis ini juga dalil galakkan kita memberi salam berulang-ulang kalau dia terpisah, walaupun terpisah yang sekejap. Cantik ni. Dan tidak syarat untuk nak bagi salam kali kedua itu kita kena berpisah dengan berpisah, mungkin maksud kita kena jauh berpisah, tak semestinya. Apa maksud ni? Contohnya macam ni lah kan, kita katakanlah macam mana contoh dia, kita dalam bilik, satu bilik dengan kawan kita, kemudian kita keluar, okey, kita keluar untuk nak ambil air ke, nak ambil makanan ke, ataupun kita nak pergi mana-mana. Kita masuk balik bilik tu, kita bagi Assalamualaikum sekali. Assalamualaikum. Bila dia keluar tu sekejap je, masuk bilik tu balik, kata Assalamualaikum. Maka tak boleh kita kata, kau keluar sekejap pun nak bagi salam ke masuk bilik. Tak sunnah. Istihbab, digalakkan. Dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Abu Dawud. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Nabi kata, apabila seseorang dari kamu jumpa dengan saudaranya, maka bagi dia salam padanya. Fa in halat bainaha syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Fa in halat, kalaulah ada penghalang yang memisahkan antaranya, ada pemisah, batu, pokok, dinding kan, kata dua orang tu jalan sama-sama, kemudian ada batu terpaksa berpisah, jumpa balik, bagi salam, Assalamualaikum. Thumma laqiyahu falyusallim alaihi. InsyaAllah. Dan Syekh Abdul Razak pernah cerita kisah ni dengan Syekh Albani rahimahullah. Tadi dia dengan Syekh Albani rahimahullah jalan sama-sama. Kemudian kat Masjid Nabawi kan dinding ni kan besar-besar. Maka terpisahlah Syekh Albani, mungkin ramai orang, maka terpisah. Dan bila jumpa balik, Syekh Albani kata, bagi salam. Dia nak ajar. Kenapa nak bagi salam pula Syekh? Bagi salam. Kenapa nak bagi salam pula? Maka Syekh Albani rahimahullah bacakan hadis ni, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi wa in halat bainaha syajaratun aw jidarun aw hajarun falyusallim ala akhah falyusallim alaihi. Maka nak bagi salam padanya. Naam. Cantik ni. Wa fihi aidan, dan padanya juga berkaitan dengan ni, wujubir raddi alaihi fi kulli marrah, wajib menjawabnya pada setiap kali. Walaupun dalam hadis tersebut dia menjawab, tapi berdasarkan umum dalil-dalil yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Pada ini juga ada
dalil bahawa menjawab waalaikumsalam boleh dengan tambah wa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada wa tu. Tak semestinya Waalaikumsalam. Nah, macam lain iaitu hadis ini juga menunjukkan bahawa orang yang tidak cukup syaratnya kewajipan solat tak sah solatnya. Maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bersolat. Banyak kali kita sebut tadi lah. Dan seterusnya pula adalah yang bagi lil jahil an yas'al ta'lim minal ulama. Dan yang ke-17 iaitu wajibnya orang yang jahil tanyanya ulama dan mengiktiraf bahawa dia tak ada ilmu. Dan mendekati orang-orang yang berilmu dan meminta dengan bersungguh-sungguh. Minta ilmu dengan sungguh-sungguh. Nampak dia sumpah wallazi ba'athaka bil haqq. Ke-18 hadis juga dalil bahawa boleh kita tengok solat orang yang jahil, boleh tolong cek. Maksud kita boleh tengok orang yang solat, cek dia boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah viral kan. Macam setengah orang dia suka viral kan. Tak betul. Ke-19 jawaz salatul fardhi munfaridan idza ata ayyu bi fara'idiha wa syurutiha. Hadis ke-19 juga dalil bahawa bolehnya solat berseorangan. Yang ke-20 wajibnya berdiri. Dah sebut tadi dah. Ke-21 hadis juga dalil bahawa duduk antara dua sujud juga wajib. Berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Bukan hadis ni, hadis Rifa'ah bin Rafi' menunjukkan bahawa duduk antara dua sujud juga bukan hadis ni hadis Rifa'ah bin Rafi' i'tidal. Okey. Sebab dalam hadis ni sebut lalu bangkitlah dari rukuk sehingga kamu berdiri tegak. Dia tak kata hatta tatma'inna. Tak sebut tamakninah pada i'tidal. Hadis yang sebut tamakninah pada i'tidal hadis Rifa'ah bin Rafi'. Hadis lain riwayat Abu Daud. Yang terakhir sekali, annal mufti idza su'ila an syai'in wa kana hunaka syai'in akhar yahtaju ilayhi sa'il wa lam yas'alhu anhu yustahabbu lahu an yadhkuruhu lahu wa yakunu hadha min an-nasihah li'anna fi al-hadith min riwayat Rifa'ah annahu 'allamahu al-wudu' wal istiqbal. Bahagian terakhir daripada hadis ni iaitu apa dia? Iaitu kalau orang alim ditanya tentang satu soalan, maka dia boleh jawab apa yang dikehendaki oleh yang orang yang si penanya dan dia boleh tambah lagi maklumat yang lain. Tak termasuk dalam bab berlebih-lebih. Okey. Contohnya orang tadi dia masalah dalam bab tamakninahnya, tapi Nabi cerita habis komplit daripada awal sampai habis. Yang Nabi nak tegur dia mula-mula bab tamakninah sahaja. Tapi Nabi cerita daripada awal solat sampai habis solat. Dalil bahawa bila orang tu tanya satu soalan, boleh jawab lebih daripada apa yang dia kehendaki. Nasihatan lahum, sebagai nasihat baginya untuk untuk sempurnakan lagi ilmu dia berkenaan dengan satu perkara. Dia macam hadis yang kita baca awal dalam Bulughul Maram tu lah kan, berkenaan dengan orang yang dia naik kapal, ya Rasulullah inna narkabul bahr, kami ni naik kapal dan kami bawa air yang sedikit, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Nabi kata air laut itu suci untuk dibuat wuduk dan halal bangkainya. Nampak Nabi jawab jawapannya lebih. Orang cerita pasal boleh kita wuduk dengan air laut, Nabi jawab sekali dengan bolehnya makan bangkai laut. Maksudnya boleh kita makan binatang yang daripada laut.
Datang yang daripada laut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Berkenaan dengan masalah apakah tasyahud, kenapa wajib? Kita kata dalil wajib yang tasyahud itu sangat banyak. Kan? Itu hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, kana idza qa'adat lit-tasyahud. Nabi SAW bila duduk dengan tasyahud, Nabi baca sekian. Itu kan hadis Abdullah bin Mas'ud. Okey. Abdullah bin Mas'ud kata, bila kamu salat, maka hendaklah dibaca at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Bila kamu salat, hendaklah dibaca at-tahiyyat. Dan riwayat lain pula, allamana Rasulullah allamahu at-tasyahhud wa amarahu an yu'allimahun nas. Bahawa Nabi SAW ajar Ibn Mas'ud tasyahud dan memerintahkan dia mengajarkan tasyahud itu kepada orang lain. Juga dengan hadis Ibn Abbas bahawa Nabi SAW mengajar kami tasyahud dalam salat. Jadi sangat banyak dalil yang menunjukkan tasyahud juga penting, wajib. Okay. Wajib berdasarkan dalil-dalil yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Soalan ke Akhi Imran? Tak ada. Kalau tak ada, cukup sekali ini tuan-tuan. Dan inilah kuliah terakhir Umdatul Ahkam sebelum minggu depan kita dah bercuti. Dengan ini saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala jadikan majlis ini majlis yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir Ramadan kita ni yang bermanfaat, yang paling yang menyebabkan kita nanti keluar daripada Ramadan dan keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.